Mesyuarat tak apa, dia tak claim allowance. Orang kita tak masuk mesyuarat pun dia claim allowance dah. Bukan di Malaysia, Zimbabwe tu. Hak Malaysia bagus semua belaka, alhamdulillah. Nabi tanya, wahai Hud, pasal apa hang tak main mesyuarat ni? Kita buat mesyuarat semua ni, jin ifrit pun ada juga duk mesyuarat, hang tak ada. Maka Hud kata, wahai Nabi, wahai Sulaiman, sesungguhnya aku tak masuk mesyuarat tak sat ni bukan pasal apa. Aku dapati di sana ada satu orang perempuan, satu orang manusia yang bergelar raja, ada istana yang besar, ada kerajaan yang hebat. Dia mengaku bahawa dialah orang yang paling hebat di atas muka bumi Allah. Bila Nabi Sulaiman dengar jadi cool balik, relax terus, relax brother, relax. Nabi Sulaiman tak ada lah relax brother tu, tambah saja. Cik Pak Long nak kata kitab mana pula dah ni, duk relax brother lagu Imuda tu. Maka selepas daripada itu, raja yang dimaksudkan oleh Hud adalah Raja Balqis. Raja Balqis. Maka Nabi Sulaiman tulis surat hantar kepada Raja Balqis supaya dia memeluk Islam, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka burung Hud tugas dia ketika itu jadi postman buruk, tolong hantar surat Nabi Sulaiman alaihi salam. Macam Pak Long dulu pakai orang tengah. Postman buruk tu duk ngorak Mak Long dulu tu, kat tipa hang dia kata segak sungguh pakai Bang Mat orang tengah. Bang Mat tolong hantar jadi postman buruk. Maka bila burung Hud hantar surat Nabi Allah Sulaiman kepada Raja Balqis, maka dia pun baca yang mana Nabi Sulaiman ajak dia mengesahkan Allah, menyembah Allah, dalam arti kata peluk agama yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, agama Islam. Maka Balqis dia tolak permintaan ataupun tawaran yang diberikan oleh Nabi Sulaiman. Dia hantar balik surat mai. Dia hantar balik surat mai melalui postman buruk burung Hud sampai kepada Nabi Sulaiman. Dia kata, aku tidak akan memeluk Islam, aku akan kekal dengan ajaran ataupun pegangan aku sekarang ini. Dalam waktu yang sama dia bagi apa? Dia bagi hadiah dekat Nabi Sulaiman supaya Nabi Sulaiman tak marah. Macam kita dulu cinta Mak Long hantar mai pasal apa? Takut Bang marah, dia hantar mai. Tanda ikhlas sahabat selamanya. Clear. Pak Mak pun hati tenang, cool ya. Maka bila dia hantar mai hadiah dekat Nabi Sulaiman dengan bertujuan supaya Nabi Sulaiman tak marah dekat Balqis yang dia tak mau peluk Islam, Nabi Sulaiman tegas dengan pendirian dia, dengan mauqif dia, dengan stand dia. Dia kata, kod manapun aku nak jumpa juga dengan Balqis ni. Hang bok mai dia duduk depan aku, wahai Hud. Masya-Allah. Maka Hud pun jumpa Balqis, bagi tahu yang Nabi Sulaiman nak jumpa dia. Maka Balqis dia buat persiapan packing barang apa semua mai kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka dalam perjalanan on the way nak berjumpa dengan Nabi Sulaiman dengan grup dia, dengan manusia yang ada bersama dengan dia, dengan binatang termasuklah dengan jin pun Nabi Sulaiman kawan. Maka ketika itu Nabi Sulaiman kata, wahai makhluk Allah, siapakah di antara kamu yang boleh memindahkan, yang boleh mengangkat istana Raja Balqis yang tersergam indah itu, letak di hadapan aku sekarang ini juga? Nabi Sulaiman tanya. Maka hak tama ke lengkat tangan siapa dapat dong? Jin ifrit. Jin ifrit bapa jin ni. Minggu lepas ada satu orang hamba Allah, dia hantar mesej mai kat saya, ustaz tolong bagi pandangan Ustaz, nak buh nama apa anak perempuan saya hak sulung ni.
Ustaz bagi nama hak paling sedap punya. Tu dia. Saya bubuh nama seeloknya kau bubuh nama isteri Nabi, isteri Rasulullah, iaitu Sayyidah Aisyah. Bila kita bagi pandangan, dia duk lawan bak dah pandangan kita. Dia kata, ustaz nama lain boleh tak? Kita bagi nama lain, dia kata nama lain boleh tak? Nama lain boleh tak? Dekat 10 nama kita bagi. Lah kali ustaz, kau rasa kau nak bubuh nama ni ustaz, oi. Apa dia? Ifriyah, tu dia nama nak Ifriyah. Dia kata, ustaz Ifriyah ni ada orang bagi tahu dekat ke rindu kepada hidayah Allah. Tu dia. Dia tanya siapa? Wallahu a'lam. Maka saya pun duk cari-cari dalam kamus, tak ada pun Ifriyah ni. Tanya tok guru, dia kata Ifriyah tu jin tina. Paklong nak buah nama nak jin tina. Hak tu tara kecil pun jin besar jadi ibu jin pula. Na'udzubillah. Maka jin Ifrit kata, wahai Sulaiman, aku nak pindah, aku nak angkat istana Balqis yang hebat itu, letak di hadapan kamu wahai Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman tanya, lama mana masa yang diambil oleh kamu wahai Ifrit? Maka Ifrit kata, wahai Sulaiman, aku akan pastikan istana Balqis akan berada di hadapan kamu sebelum Tuan bangun daripada kursi Tuan. Sebelum daripada bangun diri daripada kursi sampai depan dah. Masya Allah, Ifrit tu. Maka Nabi Sulaiman fikir dia kata, lama sangat kot. Dia kata, buat tawaran sekali lagi, wahai makhluk Allah, siapakah di antara kamu yang boleh memindahkan istana Balqis lebih cepat daripada Ifrit tadi ni? Siapa boleh? Angkat tangan. Angkat tangan tak ada lah. Maka seorang hamba Allah dikenali sebagai waliullah, orang yang dekat kepada Allah, yang bernama Asif bin Barqiyah. Asif bin Barqiyah diangkat tangan, wahai Sulaiman alaihi salam, aku akan memindahkan istana Balqis, aku akan mengangkat istana Balqis, letak di hadapan kamu wahai Sulaiman dalam kadar masa yang paling singkat, dalam kadar masa yang paling cepat, iaitu sebelum mata Tuan berkelip. Istana Balqis dah duduk depan. Masya Allah, sebelum mata berkelip sampai depan dah balong. Maka laki tu Asif bin Barqiyah, dia tunai janji dia buat sungguh sebelum mata Nabi Sulaiman berkelip dah sampai dah di hadapan mata Nabi Sulaiman alaihi salam istana Balqis. Maka dalam riwayat dia cerita laki ni Asif bin Barqiyah ketika mana dia memindahkan istana Balqis itu, ada yang mengatakan dia baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa dia baca apa? Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya Qayyum. Masya Allah. Maka dalam peristiwa yang kita boleh ambil ini bahawasanya orang yang selalu dekat dengan Allah, orang yang selalu mentaqarrubkan diri kepada Allah, pasti ada kelebihan, pasti ada kehebatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Long balik sekali cuba test tengok, cuba try test. Maksud sama. Cuba try test 3 kali suruh. Wabak Pak Long balik lagi, cuba baca Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya Qayyum 1000 kali, tengok, try lah. Esok tu imam kata, siapa nak pindah masjid Matang Gedong, kita pergi letak no sebelah CP Sungai Petani, pakai angkat tangan Nabi. Pasal apa? Duk Ya Qayyum dah tak saat ni dalam rumah. Masya Allah. Tapi tak ada lagi hak berlaku lagu tu. Kalau ada pun kita pun tak tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu baru muqaddimah pagi ni setengah jam dah. Masuk kuliah sejam, sejam setengah, 7:30 kita habis insya-Allah. Boleh belum?
Pak Long kata tak boleh Ustaz. Oi, Subaidah duk tunggu tu. Roti canai Subaidah duk tunggu. Nah, relax Pak Long. Maka pada pagi ini marilah sama-sama kita merenung mafhum daripada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mafhumnya Nabi kata barang siapa yang keluar mencari ilmu semata-mata untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka bila orang tersebut dimasukkan ke dalam syurga, perbezaannya dengan para nabi ialah satu darjat ataupun satu tingkat sahaja di dalam syurga. Iaitu sekiranya bila Nabi duduk syurga yang pertama, kita duduk syurga yang kedua, beza satu darjat sahaja. Bermakna dalam hadis yang saya bacakan tadi menunjukkan bahawa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini wajib menuntut ilmu, tak kiralah ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, wajib kena tuntut. Sebab tu dalam sebuah hadis yang lain Nabi kata man arada dunya fa alaihi bil ilmi, barang siapa nakkan kepada dunia, teringin kepada dunia, fa alaihi bil ilmi, maka orang itu kena ada ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, barang siapa yang nak kepada akhirat, barang siapa yang nak kebaikan pada hari akhirat, kena juga ada ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, barang siapa yang nak kedua-duanya, dunia pun dia nak, akhirat pun dia nak, maka kena juga ada ilmu. Itu asas yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila orang ni, bila dia ada ilmu, dia senang nak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasal dia faham apa itu ilmu yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila orang dia ada ilmu, dia nak pergi buat umrah pun dia tak jadi masalah, sebab ilmu yang dia duduk pergi kursus haji, yang duduk pergi kursus umrah, betul-betul dia duduk mengaji, bukan dia duduk main celup kot dalnya. Maka bila orang yang tak ada ilmu, tak ada asas dalam sesuatu perkara yang dia nak buat, di antaranya mengenai umrah sebagai contoh. Ustaz Mat T.O. Pak Long kenal kot Ustaz Mat T.O. Ustaz Mat T.O. dia duk buat kursus umrah ataupun kursus haji bersiri ni lebih daripada 20 kali bersiri kalau sekali nak pergi. Tapi orang lah dia penyegan nak menuntut ilmu pasal apa? Jenis duk main Facebook 24 jam. Bila duk main Facebook 24 jam, dia duk baca dah poster ceramah apa? Kursus umrah Ustaz Mat T.O. 20 siri. Yang dia main celup 2 siri lah. Bila dia celup 2 siri, dapat ilmu pun takat 2 siri saja. Dia pun kemah balik pergi ke kampung, dia kata, ni hampa tengok aku ni, pergi tuntut ilmu dapat sijil pula ni. Dia kata, Masya Allah, baru pergi celup 2 kali ya, tu pun sekali sejam, 2 kali baru 2 jam ngaji. Masya Allah, balik dia kemah dah kot kampung. Dia kata, ni Tok Imam tengok ni, saya punya sijil ni. Dia kata, pi kursus umrah dekat Ustaz Mat T.O. sign punya besar. Tok Imam tak percaya lagi ke kat saya nak jadi mutawif kampung kita ni. Oh dia, orang dulu mengaji lama baru boleh pi umrah, pi haji. Sebab tu bila depa balik tu ada perubahan. Orang lah penyegan mengaji tapi duit banyak. Duit banyak tak sangka tolak dalam bank hak orang semua, hak dia lebih tu. 1 juta hak orang tolak hak tu, hak lebih 40 juta tu boleh ke dia. Maka bila dia pergi umrah ataupun pergi haji dengan ilmu yang 2 kali dia celup dalam kursus umrah ataupun kursus haji, maka akan jadi celaru celana waktu dia duduk buat tawaf tu. Dia menikah 2. Nikah 2 tapi penyegan mengaji. Duit banyak. Bini hak taman nama apa? Nama Khadijah.
Bini nombor 2 nama Hasanah. Maka doa yang kita kadang-kadang paling mudah kita nak baca waktu tawaf apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Paling mudah tu. Dia pun tawaf. Rabbana atina fid dunya hasanah. Habis tawaf pertama selesai. Masuk pula tawaf kedua. Hak bini, hak lama belah kanan, hak baru duduk belah kiri. Hasanah duduk belah kiri. Maka dia pun 6 kali pusingan tawaf duk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hak bini, hak lama pun jenis penyenggan juga. Dia kutip paha suami dia. Dia kata, abang awak duk hasanah banyak kali sangat. Cik ni nama Khadijah awak tak sebut. Dia kata, Masya Allah. Hak suami pun nurih berdui. Dia kata apa? Okeylah yang abang baca doa untuk ayang sekali. Rabbana atina fid dunya Khadijah wa fil akhirati Khadijah. Lah kali jahanam dengan Khadijah. Pasal apa? Pasal tak mengaji. Duk main celup 2 kali saja. Orang buat 20 main 2 maka dapat haji Khadijah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila orang menuntut ilmu, banyak kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Di antaranya hadis yang cukup ma'ruf, yang maklum dengan paklung pun dah hafal dah. Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar semata-mata untuk menuntut ilmu, nak cari ilmu, nak pitalaqi ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudahkan jalan untuk dia, Allah permudahkan lorong untuk dia, Allah permudahkan highway untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah anak-anak muda kita kena bagi pendedahan ilmu kepada mereka. Kita kena bagi pendedahan ilmu yang semaksima yang mungkin supaya anak muda di akhir zaman tampil bangun sebagai pejuang-pejuang Islam yang berilmu. Tapi yang duk jadi akhir zaman ni, anak muda tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, malam raya dia duk race motor pasal tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, ada bintang reality TV, dia orang pertama masuk. Kadang-kadang pak tu yang suruh pasal pak pun mangkuk ayun. Pak pun mangkuk ayun. Minta maaf saya sebut. Dia kata hang masuk mak boleh 1 juta boleh bawa keluar Ferrari. Dia kata korak dia. Hantar pula kalau anak lelaki tu boleh gagah lagi, hantar anak perempuan pula masuk apa? Akademi Fantasia. Masya Allah. Akademi Fantasia, program laknat tu belum oi. Program yang Allah laknat daripada awal sampai habis. Berapa? Duk melalak sana sini. Maka saya seru kepada kerajaan Malaysia haramkan semua benda-benda ni. Kalau hampa tak haram, apa tunggu sat tak lama bala nak turun mai. Yang sebelum ni pun hujan tak turun pun kalau duk sembahyang istisqa ni merata cerak, heret kambing keluar, heret unta mai, heret arnab habis keluar mai. Ni nak sembahyang istisqa, hujan tak turun. Sebab bala yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, yang Allah bagi kepada negara kita Malaysia ni pasal apa? Pasal banyak program-program maksiat, program-program yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pemimpin pun tak ada ilmu. Tak kira lah pemimpin negeri ke, kampung ke, negara ke, mana-mana pemimpin yang beragama Islam, kalau dia biar dia punya rakyat dia menganjurkan aktiviti kemaksiatan, pemimpin tu pemimpin hak paling tak erti teh muka bumi. Apa dia? Akademi Fantasia Pak Long tengok, Masya Allah, melalak sana sini. Apa lagi? Bintang mencari bintang. Masya Allah. Yang jadi juri itu pun tua dah Pak Long weh. Tunggu masa ya.
Nama apa tak mau habaq. Pak Long pun tahu dah berkun dalam cerita Pak ahli setan ke apa tahu. Umur 50 lebih dah Pak Long menyerit kalah Awi tu. Nyerit kalah Awi, ketua rock Malaysia. Boleh ke dia punya hebat orang Malaysia. Malaysia boleh. Bintang mencari bintang. Mai pula idola kecil hantar pula anak hak darjah 1, darjah 2 masuk idola kecil, dandan rambut jadi pacak. Rambut ni dandan jadi pacak, baju pun semacam saja pakai. Masya Allah. Betul tak? Nak masuk bintang kecil tu. Mai pula dah anak menang pak pun masuk juga. Kilauan mah, gigi mah terbung duk kilauan mah ni mak dia. Allah menyalak ni Pak Long kalah anjino. Menyalak ni Allah Ta'ala tak tahu nak habaq punya malu. Kadang-kadang maklum hak umur 70 seluar pun ketat meridin orang kata. Ketat meridin, Masya Allah, rambut merah serupa dengan penyapu. Rambut hak hitam elok dah, dia pibuh kala bagi jadi macam penyapu sabut tu. Dia tarik lagu apa? M. Nasir punya sedap suara sedap tapi tak kena raya. Maka orang yang tidak ada ilmu dia akan masuk dalam program-program yang sedemikian. Sebab itulah pihak masjid, tok imam, tok khatib, pendakwah, dai yang mengajak orang kepada Islam kena memainkan peranan penting, termasuklah ibu bapa kena bagi tunjuk ajar ilmu agama kepada anak kita. Kalau anak kita ada ilmu agama, insya-Allah dia boleh jadi tu imam. Kalau anak kita ada ilmu agama, insya-Allah dia boleh jadi khatib masjid kita. Kalau anak kita ada ilmu agama, insya-Allah bila kita mati esok dia akan urus jenazah kita daripada A sampai ke Z sampai orang Kambui. Maka kalau tak ada ilmu agama dia akan bagi jenazah kita dekat apa? Jenazah hak paling mudah. Dia hantar pak dia pergi jenazah, hampa nak buat, hampa nak balut 10 leh pun hampa balutlah lah kita. Pasal apa? Anak kita tak ada ilmu agama. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah wahyu yang pertama Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata apa? Iqra, bacalah olehmu wahai Muhammad. Dalam arti kata belajarlah oleh kamu wahai Muhammad. Allah pun suruh Nabi belajar. Tara Nabi yang hebat itu, qudwatun hasanah itu, Nabi yang paling mulia itu pun Allah suruh belajar lagi. Tambah kita ni dosa bertambah lagi kena belajar. Di antara contoh dalam menuntut ilmu yang kita perlu ambil semangat dia, siapa dia? Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umur 9 tahun hafal Quran dah 30 juzuk. Anak kita 9 tahun Upin Ipin, Dora Explorer, TV 9 tahun, Masya Allah, 30 juzuk balong. Imam Syafi'i umur 9 tahun 30 juzuk. Maka membesar dalam keadaan beribadah kepada Allah, dalam keadaan keluarga yang susah, miskin, duit tak ada. Maka bila besar Al-Imam Syafi'i teringin nak pergi menadah ilmu dekat Imam Malik, seorang ulama, seorang ilmuwan Islam yang hebat pada ketika itu, Masya Allah. Maka Imam Malik merupakan pengarang kitab Muwatta. Kitab Muwatta lebih kurang tebal ni lah. Kalau kedai kita duk pergi cari lah ni, tebal ni. Maka Imam Syafi'i nak pergi tadah kitab, tapi kitab tak ada, duit nak beli tak ada. Dia ambil keputusan pergi ke Makkah Al-Mukarramah, pinjam kitab Muwatta dekat kawan dia. Bila pinjam dekat kawan dia, dia hafal kitab Muwatta yang tebal tu 9 malam sahaja. Lunyeh duduk dalam hati dia, Masya Allah, 9 malam. Kita kuliah ayuhal kafirun sebulan tu pun cari kepala tak jumpa lagi. Qul ya
ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la. Ulang hak tu 40 kali ulang. Masya-Allah, tak hebat macam Imam Syafi'i kita ni. Imam Syafi'i 9 malam dia hafal kitab Muwatta melekat dalam kepala dia. Masya-Allah. Maka bila dah habis mengapai Imam Syafi'i pi ke rumah Imam Malik di Madinah Al-Munawwarah. Bila pi ke rumah Imam Malik, dia pi retuk pintu rumah Imam Malik. Bila retuk, anak Imam Malik keluar. Anak Imam Malik kata, wahai lelaki, ayah aku tak mau orang duk kacau dia lah ni. Don't disturb my father this time. Dia kata, tu dia Ahmad Saleh, kalau tak betul tolong betul. Dia kata, kamu jangan duk kacau ayah aku lah ni, dia nak rehat, nanti jumpa lain. Maka Imam Syafi'i pun akur, dia pun tak bah. Maka dengan kesungguhan yang ada, dia tidur depan pintu rumah Imam Malik radhiyallahu an, nak tuntut ilmu. Kita pergi rumah tengok ustaz cabut pergi kenuri, kita pun cabut kenuri kali dengan ustaz pun kita tak nampak dah. Apa? Boleh bunga telur. Boleh bunga telur, dia belek bunga telur, tok guru lalu sebelah pun tak nampak dah. Masya-Allah, baru boleh telur balong oi. Telur dia rupang ya. Maka Imam Syafi'i tidur depan pintu rumah Imam Malik. Esok tu anak Imam Malik dia buka pintu, tengok-tengok Imam Syafi'i duk ada. Dia kata, pak ni laki hak semalam nak jumpa pak ni, dia duk lena pula dah depan rumah kita. Masya-Allah. Maka Imam Malik panggil Imam Syafi'i masuk di rumah. Maka dia pun ajak Imam Syafi'i kitab Muwatta sampai habis. Masya-Allah. Maka bila dah habis kitab Muwatta, Al-Imam Syafi'i menjadi seorang alim ulama yang hebat, sehingga akan berjaya mengasaskan mazhab dia yang sendiri, al-mazhab Al-Imam Syafi'i yang kita duk guna lah ni. Masya-Allah. Bahkan dalam riwayat sejarah Al-Imam Syafi'i, tok guru yang dia mengaji kita, tok guru yang dia duduk pitadah ilmu, lebih daripada 1000 orang guru. Masya-Allah, 1000 orang. Kita balik universiti baru boleh pangkat doktor, belagak dah. Kita lah ni tak payah duk ikut mazhab-mazhab ni. Kita ijtihad sendiri dengan ilmu yang kita ada. Kita pakai Quran, pakai sunnah, tak gaduh dah duk pegang kepada mazhab. Masya-Allah, belagak sungguh baru boleh doktor 4 tahun yang mengaji, belagak. Imam Syafi'i tok guru lebih daripada 1000 nak banding dengan kita mengaji kat masjid ni ya. Masya-Allah. Kita pun mengaji pun ngulang 3 kali SPM tak lulus. Tu pun keluar boleh doktor Allah, kembang semangkuk punggung ni punya belagak pasal apa? Ada doktor falsafah depan tu. Tak boleh nak lawan dengan Al-Imam Syafi'i lebih daripada 1000 tok guru. Masya-Allah. Maka bila Al-Imam Syafi'i meninggal di Mesir, cerita sikit mengenai Imam Syafi'i. Bila Imam Syafi'i meninggal di Mesir, ketika itu kerajaan, kalau tak silap kerajaan di Kufah, kerajaan di Kufah mereka perintah supaya kerajaan Mesir hantar pulangkan balik jenazah Al-Imam Syafi'i, tanam di negara dia tempat tanah tumpah darah Al-Imam Syafi'i. Maka penduduk Mesir mereka tak mau, tak boleh, ni tok guru hebat ni, tok guru kami nak ambil barakah dia, tanam dia di Mesir, kami tak mau buat pi juga. Maka kerajaan ketika itu dia kata tak boleh, hampa kena hantar juga jenazah Al-Imam Syafi'i, mayat dia tanam juga ni negara ni, kok manapun, sebab apa? Dia warga negara sini. Maka penduduk Mesir dan kerajaan Mesir akur, mereka pun korek, gali punya gali, tak dan nak gali jumpa jenazah Al-Imam Syafi'i, keluarnya bau yang harum seperti kasturi daripada kubur
Al-Imam Syafi'i, Masya Allah. Bila keluar bau wangi daripada kubur makam Al-Imam Syafi'i, seluruh manusia yang bau wangian kasturi daripada makam Al-Imam Syafi'i semua pingsan. Masya Allah, terlalu wangi sampai pingsan. Kita kentut sampai pingsan. Imam Syafi'i kubur wangi sampai orang pingsan. Masya Allah. Maka ketika itu mereka pun cerita dekat kerajaan. Ketika itu kami tak mau pasal kubur Imam Syafi'i, kami nak korek tak boleh dah. Bila korek bau wangi sampai pingsan, siapa nak korek? Maka dia kata tak apa, simpan di Mesir di sana. Masya Allah. Kalau Pak Long berkelapangan ke Mesir, Pak Long pergi ziarah tengok. Tu Al-Imam Syafi'i. Maka semangat yang ditunjukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pula, Masya Allah, seorang ulama hadis yang hebat yang menghafaz ratusan ribu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Al-Bukhari dia ni di antara ulama hadis yang kita duk guna ni, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Maka bila kita tengok ulama-ulama daripada Yaman mai, di antaranya Habib Umar daripada Hadramaut Yaman. Bila kita perhati betul-betul depa punya nama Al-Hafiz, depa duduk depan kan. Kita tengok Al-Hafiz Al-Habib Umar bin Salim, apa-apa panjang-panjang nama dia tu. Hafiz dia duduk di depan. Kalau orang Melayu kita Hafiz dia duduk di belakang. Kalau Hafiz duduk di belakang bermakna dia tu hafal Quran. Tapi kalau ulama-ulama yang hebat, ulama di Mesir, ulama di Mekah, ulama di Madinah, ulama di Yaman, ulama di mana-mana pun, bila ada title Al-Hafiz di depan, bermakna dia seorang ulama hadis yang hebat. Maka kalau kita buka balik dalam kitab buku Quran Sunnah, ulama hadis ni terbahagi kepada tiga. Yang pertama dikenali sebagai Al-Hafiz, alif lam ha alif fa za. Al-Hafiz. Al-Hafiz ialah satu orang manusia yang menguasai dan juga menghafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 100,000 hadis. Masya Allah, lebih, bukan 100, lebih daripada 100,000. Yang kedua dikenali sebagai Al-Hakim, alif lam ha alif kaf mim. Al-Hakim. Al-Hakim ialah satu orang manusia yang menghafaz dan menguasai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 300,000 hadis. Masya Allah. Yang terakhir, peringkat yang paling tinggi dikenali sebagai Al-Hujjah. Al-Hujjah iaitu orang yang menguasai dan menghafaz hadis Nabi lebih daripada 700,000 hadis. Masya Allah. Maka yang tergolong dalam Al-Hakim lebih daripada 700,000 ialah Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim yang kita duk baca kitab mereka lah ni. Masya Allah, lebih daripada 700,000. Maka semangat Al-Imam Al-Bukhari nak menuntut ilmu hadis, nak hafal hadis, nak dapatkan satu riwayat ataupun nak dapat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada suatu hari orang cerita, wahai Bukhari, dekat laki ni dia ada hafal satu hadis Nabi, hang terpi ambil tengok dekat dia. Maka Imam Bukhari dia tak tunggu dah, dia tak tanya hadis ni sahih ke, hadis ni lemah ke, kuat ke, dia tak tanya, dia pi dulu. Bila dia pi sampai dekat rumah lelaki yang dia kata hafal hadis tu, dia tengok satu perilaku ataupun akhlak yang kurang baik. Apa dia? Lelaki yang hafal hadis tadi ni dia ada bela seekor unta. Bila dia bela seekor unta, tiap-tiap hari kena jamu makan. Waktu lelaki tu nak jamu makan, dia bagi makanan unta gaya nak pingap, dia tarik. Dia bagi unta tu gaya nak makan, dia tarik.
Dia duk main-main dengan unta tu, Masya Allah. Maka terdetik dalam diri Imam Bukhari, dia kata apa? Kalau dengan unta pun hang duk bagi makan lebih kurang dan duk melawak lebih kurang, mungkin hadis Nabi pun kamu akan tokok tambah apa hak Nabi tak kata pun hang kata. Na'udzubillah. Maka dia patah balik ke rumah dia, Masya Allah. Walaupun dia tak dapat ilmu tu, tapi kita boleh ambil semangat dia nak menuntut ilmu, walaupun terpaksa redah padang pasir berpuluh batu, semata-mata nak dapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah 10 minit kita berhenti. Duk bau dah ni Tosai Subaidah. Tosai Subaidah bau dah balung ai. Teh tarik pun bau dah. Tambah Pak Long hak duk bawah lagi buka. Lagi buka. Maka sebab itulah anak muda, khususnya kepada ibu-ibu dan bapa-bapa yang dikasihi sekalian, start daripada hari ini kita berazam, kalau boleh aku mau semua anak-anak aku yang aku lahirkan, yang aku jaga, yang aku tatang bagaikan minyak yang penuh, semua menjadi orang yang berilmu. Dia jadi peniaga yang berilmu, jadi lawyer yang berilmu, jadi tok imam berilmu, jadi tok khatib berilmu, jadi pengurusi yang berilmu, jadi petani yang berilmu, jadi peniaga yang berilmu, jual burger berilmu, jual murtabak berilmu, jual cakotiau berilmu. Semua apa yang dia buat kena ada ilmu. Bila anak kita ada ilmu, Masya Allah, senang kita nak bekerja. Masalahnya akhir zaman ni ramai yang tak mau ke majlis ilmu. Dia kata buat majlis ilmu duit masjid lebih, sedangkan masjid 70,000, 80,000 duit ada. Masya Allah, duit takuh apa tahu. Ada masjid tapi Masya Allah, masjid Tuba saya pergi minggu lepas, saya khutbah di Pulau Tuba Pak Long. Seronok. Pi duduk seminggu 3 suku terus hari. Pasal tak ada apa. Pak Long pi tu Allah kanan kiri laut nak pi lari tang mana. Bot kita tak reti bawa. Pi khutbah di Pulau Tuba Pak Long, Masya Allah. Masjid kecil ya. Masjid kecil saja tapi duit banyak, duk ada 30,000. Masya Allah, satu masjid. Duk ada 3 masjid dalam Pulau Tuba tu. Maka yang kita kesian kepada penduduk Pulau Tuba, tak ada langsung majlis ilmu macam kita. Minta maaf saya beritahu kalau ada adik-beradik di Pulau Tuba. Majlis ilmu macam kita ni tak ada duk harap kepada jabatan agama hantar tok khatib ya hari Jumaat. Tu pun kalau kapai tak karam. Kalau karam pakai tak mayang Jumaat dah buat tu. Pasal apa? Tak ada anak muda yang boleh tampil memberikan satu suntikan semangat dalam Korea lewat. Tak ada. Yang kita jumpa semua duk buat kerja kampung. Tak apalah buat kerja kampung, tak apa, satu kerja yang mulia, satu kerja yang halal, tapi bila duduk buat kerja kena juga ada ilmu. Kalau dia anak muda, depa duk harap ke tu imam umur 70 dah Pak Long, larat kawan nak pergi pusing satu kampung. Maka anak kita kena tampilkan jadi seorang pemuda yang sehebat dengan Al-Imam Syafi'i, berilmu. Hantar anak kita pergi mengaji di luar, hantar kita dalam universiti tempatan pun tak apa, janji dia keluar jadi anak yang berilmu, insya-Allah. Maka bila dah ada ilmu, insya-Allah pihak masjid kita lagi banyak program ilmu yang boleh dibuat. Sebab apa? Anak Korea semua boleh ceramah lah. Saya tak uduh main dah abang ni Pak Long. Boleh lena relax abang Sabri noh, abang Sabri noh. Relax brother relax. Hari Sabtu Pak Long cuti. Tu tak kata ada bini kau tak angkat dah. Anak Korea semua ada ilmu. Masjid kita buat program semua anak muda main. Pasal apa? Ada ilmu, ada kesedaran.
Minggu ni masjid kita buat khutbah, pertandingan khutbah secara spontan. Anak muda yang berilmu semua main daftar nama. Ni Tok Imam kami nak khutbah ni, tolong cek tengok kami nak khutbah lagu mana. Menang bagi jadi johan. Masya-Allah. Maklum bayang tengok, paklung bayang tengok kita main sembahyang Jumaat anak kita tu duk atas mimbar tempat Nabi SAW bagi khutbah macam mana. Masya-Allah. Anak kita sejuk perut kita, bukan dekat perut kita, perut itik pun sejuk. Perut itik pun sejuk. Mak saya suka kata perut itik. Nak habaq apa? Punya sejuknya sampai perut itik pun sejuk juga. Masya-Allah. Anak kita baca khutbah, masya-Allah, punya derah pasal anak muda baca. Anak muda baca, dia bagi salam pun baca nak pecah speaker lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakat tak lena dah. Setengah masjid saya pergi besar speaker dah, cantik dah. Dia punya apa? Dia punya ni sejadah dah ni. Kalau kita pijak tergelam habis sampai tapak kaki. Punya lembut nah sejadah dah tu. Naik tu imam, masya-Allah. Naik tu khatib. Assalamualaikum warahmatullahi. Jam tu belum. Tu imam naik, tu khatib naik, masya-Allah. Pasal apa? Pasal tak mau turun. Umur 100 dah pelung, gigi pun tak apa nak betul dah. Assalamualaikum. Bagi salam satu sah dah lena, baru bagi salam. Innal hamdalillah. Dia awal derah di belakang dia lanjut dua sah dah lena. Tara nak habis satu, habis ke semua lena. Masya-Allah. Tak dapat apa Jumaat kita. Maka masjid kita panggil tok khatib hak power punya, perang speaker pecah tak apa, orang bagi duit kita beli lain. Ada satu masjid saya pergi ceramah, masya-Allah, duk khutbah punya derah ni Pak Long. Perang, tengok speaker dia meletup, masya-Allah, speaker meletup Pak Long, masya-Allah. Depa kalau tu imam cunggit habis cari mic nak bagi kat tok khatib, lari pergi nak teh. Pak Long bayang duk rakam ni. Bila mereka tengok dalam rakaman dapat kepala buah. Dapat kepala buah, mic dia pendek tu imam. Kita duduk tang ni. Kamera duduk tang ni. Saya kata belantak pergi kat hang kamera, bulan depan rakam lain. Dapat kepala buah. Anak muda khutbah. Bulan depan pula panggil lagi buat program apa? Kursus mandi jenazah. Anak muda mai cara nak mandi jenazah. Ni yang kita tengok yang duk masuk dalam program kursus jenazah, 4 tahun lagi dia pula jenazah. Hak tu masalah. Depa ni lah hak duk masuk, hak duk tonyoh kapuik baru. Hak depa ni semua hak 4 tahun lagi tu semua bakal belakang dah. Anak muda tak ada. Bulan depan sekali lagi buat pula pertandingan azan. Siapa paling sedap boleh azan hari Jumaat, waktu sembahyang Jumaat. Anak muda azan, masya-Allah. Satu masjid saya pergi di Kulim, dia buka kipas ni Tok Bilal ni, dia marah kat bini dia kot masak gulai ketam masin. Pak Long yang gelak je dong, saya tergelak. Bini dia masak gulai masin sangat kot, dia marah siapa tu. Dia masuk kipas semua, dia buka 5 beru kipas semua 5 Pak Long. Bila kipas 5 sampai kipas depan ni, bawah kipas tu ada apa? Ada mic Tok Bilal. Mic depa on siap dah dalam bilik PA system. Bila on semua, tok khatib pun on, imam on, tok Bilal on, semua on. Tu imam yang semua on lah, satu suhia. Sampai dekat betul ini, dia tak kata astaghfirullahalazim, walaupun tak ada dalam kitab. Tapi selalu orang kita, dia bila nak azan bismillah astaghfirullah, dia ada dulu tu. Dia sampai saya datang ni, Allahu Akbar Allah. Pak Long bayang maghrib tu Bilal panggil dia tu, taubat lahum tapi dah. Kalau maghrib, kalau subuh panggil lagu tu Allah. Pak Long duk rasa siapa panggil? Hantu raya ke orang? Bila anak muda azan, baca nak pecah speaker. Pak Long dengar Ustaz Husam Badruddin, dia ceramah lagu mana, dia azan lagu mana, baca nak terkeluar speaker. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak muda azan. Subuh pula dia panggil orang, masya-Allah, punya derah. As-salatu khairum minan naum. Tak apa nak dengar ni.
Dia balas kali kedua, as-salatu khairum minan naum. Satu kampung keluar mai 30,000 sembahyang subuh. Balik bak tok bila power balong. Masya-Allah. Try tengok kita buat lagu tu. Tip hak paling mudah nak pergi orang mai sembahyang ramai satu masjid depa buat. Ni tu imam try buat tengok. Tapi kalau boleh buat, berani buat, try tengoklah. Kalau tak berani jangan duk buat. Apa dia? Satu masjid dia pasang PA sistem baru. Tukar PA sistem baru, siap semua pukul 10 pagi siap. Depa pun nak test tengok mic tu power ke tak power, dia pi azan pukul 10. Azan lengkap, bukan azan test Allahu Akbar saja sampai la ilaha illallah sampai habis. Bila lepas dia azan pakat mai habis, orang taman penuh masjid. Masya-Allah, orang taman mai penuh masjid. Depa kata, hari ni awak yang awal sangat ni, dia kata ni. Penuh masjid, pak long bayang nak sembahyang ni. Depa kata lah pukul berapa Zuhur, dia kata. Dak tak syak ni test mic saja pasal masjid baru tukar speaker. Lah kami duk ingatkan Zuhur bidah. Pakat mai habis. Rupa-rupanya orang Melayu kita kena azan Zuhur pukul 10 baru penuh. Sehari pak long try tengok pukul 10 azan Zuhur dah. Silap-silap tu imam orang ligan dulu, jangan buat pasal. Maka kita suburkan majlis ilmu dalam qaryah kita, dalam permatang gedung ni ada majlis ilmu kita mai. Bila ilmu ada, insya-Allah keimanan kita kuy bertambah. Ilmu ada, ketakwaan kita semakin bertambah. Ingatlah janji Allah dalam Quran, sekiranya penduduk sesuatu qaryah itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, kami akan bukakan pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu rahmat daripada 7 lapis bumi dan juga 7 lapis langit. Masya-Allah, janji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan perkongsian ilmu yang tak seberapa pada pagi ini memberi manfaat kepada saya, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian. Apa yang baik daripada Allah, apa yang terkurang melawak apa lebih kurang tu saya mohon ampun dan maaf. Panjang umur, jumpa lagi. Maka ucap siap-siaplah selamat menyambut Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ni Ramadan yang terbaik. Mungkin juga Ramadan tahun ni Ramadan yang terakhir buat saya, buat ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian. Kita tak tahu nak mati bila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.